الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا اجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi mensyukurkan di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pada malam ini, iaitu seminar teknik menjawab pendidikan Islam SPM 2021 bagi sekolah menengah Datuk Panglima Abdullah Sempurna. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, serta jauhilah kami daripada segala penyakit, terutamanya penyakit COVID-19 serta penyakit-penyakit yang seumpama dengannya. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, agama, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan insya-Allah. Seterusnya, orang kata tak kenal maka ta'aruf. Pertama kali bersua muka melalui Google Meet, pasti ramai yang tertanya-tanya siapakah gerangan penceramah kita pada malam ini. Oleh itu, saya bacakan sedikit biodata beliau. Nama diberi Ustaz Zafrul Asmi bin Abdul Salam. Beliau berpengalaman selama lebih 16 tahun dalam mengajar subjek pendidikan Islam, merupakan jurulatih utama Pendidikan Islam Negeri Sabah, merupakan panel penggubal modul Pendidikan Islam SPM Negeri Sabah dan penceramah teknik menjawab PT3 dan SPM. Beliau juga merupakan penulis modul, nota dan latihan Pendidikan Islam tingkatan 1 hingga 5. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis dengan hormatnya mempersilakan penceramah hebat kita untuk meneruskan seminar pada malam ini. Dengan segala hormatnya mempersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih pengacara majlis Ustaz Faizal bin Sarail tadi kan, Ketua Panitia Pendidikan Islam SMK, Datuk Panglima Abdullah Sempurna, seterusnya rakan-rakan asatizah, ustaz-ustazah dan anak-anak putera-puteri calon SPM Pendidikan Islam tahun 2021. Tahun yang penuh cabaran. Sebab tahun ini adalah tahun kedua anda semua berada dalam sesi PDPR. Tahun lepas bersemukanya sedikit, tahun ini pun sedikit. Jadi memerlukan komitmen yang lebih. Tetapi itu juga merupakan satu peluang, satu ruang untuk mendapat lebih daripada batch-batch yang lain sebenarnya. Sebab masing-masing pun perlu kepada dapat akses kepada internetnya, kan, dapat guna laptop, PC, handphone, mana boleh capai maklumat tu kata orang lebih berbanding rakan-rakan yang mungkin sebelum ini hanya bersemuka lah. Baiklah, sebelum melanjutkan sesi malam ini, Ustaz minta izin lah, izin kebenaran untuk meniadakan paparan muka lah. Okay, supaya nak jaga tu line internet. So di sini macam dia punya line ni macam pandai hilang-hilang. Kan minggu lepas ada satu ceramah tu gitu. Tengah-tengah ceramah hilang. Kan jadi hari ni kita nak try tanpa muka tu, harap-harap line dia boleh tercover sikit lah. Okay. Nah, baru cakap. Aduh. Pintu. Sekejap ya.
Baru memula sudah sangkut-sangkut ni. Ya, Alhamdulillah. Allah Rabbi. Okey, Alhamdulillah. Dapat juga akhirnya. Okey, kita teruskan ya. Pada malam ni kita akan tengok teknik menjawab soalan SPMK SSM Pendidikan Islam kertas 1 dan 2. Okay, jadi kertas ini merupakan kertas dengan format baharu. Format baharu maknanya batch SPM 2021 merupakan batch yang pertama yang akan menjawab dan menduduki soalan format ini. Jadi untuk permulaan ini Ustaz akan tunjukkan kata orang serba sedikit. Mungkin malam ini dia pengulangan. Memulai pengulangan kepada pengenalan kertas. Pengenalan kertas pendidikan Islam kertas 1 dan kertas 2 format KSSM ni. Sebab untuk tahun pertama ni kalau boleh kita nak ulang dari formatnya supaya kita semua kata orang macam dam dengan catur lah kan. Dua-dua menggunakan papan yang hampir sama. Kan? Papan yang hampir sama tapi buah-buahnya lain. Bilangan buahnya lain. Kan? Cara pergerakannya lain. Cara dia punya untuk menang pun lain. Jadi kita tengok dulu bagaimana kertas SPMK SSM ini supaya kita boleh mengatur, anak-anak pelajar sekalian boleh mengatur strategi yang betul dan berkesan untuk mendapat markah yang baik. Maknanya tanpa strategi dan teknik yang berkesan, kita takut dia akan jadi penat. Kan? Sebab tu kalau kata dalam belajar ni, kalau ustaz dulu dia ada dua istilah. Yang satu tu orang sebut study hard, yang satu lagi study smart. Ada orang tu ada study hard, kan berhabis dia belajar. Kan? Tapi akhirnya dia kecewa. Dia kata, kenapa aku belajar berhabis? Kan? Baca buku berhabis, itu ini semua. Tapi akhirnya markah aku rendah. Yang kawan aku nak aku tengok relax, kan? Asyik-asyik bila aku bangun tengok, dia tidur. Kan kerja rumah dia buat lah kan. Kerja rumah dia buat dalam kelas dia pergi, dia nak escape semua. Kan? Tapi ulang kerja sendiri nampak kurang. Kan ada juga tapi kurang berbanding apa yang aku buat. Kan? Tapi markah dia lebih baik daripada aku. Maknanya itulah pentingnya kita mengatur strategi yang berkesan. Nak tahu strategi, kita kena pasti dulu apa permainan yang kita sedang mainkan. Apa yang kita sedang berhadapan. Dalam kes sekarang ni, kita berhadapan dengan format KSSM Pendidikan Islam. Kertas ni memang kertas yang baru. Dan kalau kita dengar mana-mana ceramah, kalau kita tengok sendiri di YouTube dan sebagainya untuk yang ceramah-ceramah lain sekalipun, dia akan cerita benda ini dia akan ulang benda yang sama. Kan, begini formatnya, begitu bentuknya. Tapi yang realnya nanti kita tengok. Kita akan berhadapan dengan yang real. Nanti
InsyaAllah tahun depan kan. Tahun hadapan mungkin Mac kot. Begitu. Okey. Jadi kertas untuk CSSM ni, okey, kita tengok di situ, kertas 1 dan kertas 2. Instrumen kalau kertas 1 bertulis, manakala kertas 2 itu adalah lebih kepada ujian lisan. Bahasa mudahnya ujian lisan. Maknanya ujian lisan ini kalau diikutkan penilaiannya dibuat lebih awal berbanding kertas bertulis, kertas 1 tadi. Mana dari awal lagi kita sudah boleh mengumpul markah, sama ada markah yang baik ataupun tidak bergantung pada kita sendiri sebenarnya dalam kertas 2 tadi. Tapi insya-Allah nanti kita tunjukkan bagaimana kita nak kira, dan bersedia untuk mendapat markah yang baik bila kita menggabungkan wajaran antara kedua-dua kertas. Okey, jenis item kertas 1 ada 3, subjektif, respon terhad, terbuka dan subjektif berstruktur. Manakala kertas 2 subjektif, respon terhad. Yang maknanya untuk kertas 2 ini dia tidak akan tanya hadis selain daripada hadis yang dalam kita 4 dan kita 5. Ayat hafazan pun sama, ayat tilawah pun sama. Maknanya semuanya adalah respon terhad dalam lingkungan yang kita telah belajarlah. Okay, bilangan soalan kertas 1 ada 5 soalan, 100 markah dan wajib jawab semua soalan. Sebab satu soalan nilainya 20 markah. Dia jangan lagi kalau dulu dia boleh pilih. Kan pilih 3 daripada 4. Kali ini tidak. Semua wajib jawab. Jadi di sini ada dia punya pro dan kontra juga lah. Kan? Sebab bila jawab semua, kena soalan yang tak dijawab, habis. Kan hilang markah. Kalau yang dulu tu, bila ada 4 soalan, jawab 3, mungkin soalan yang tak boleh jawab, kita boleh tinggalkan. Kita jawab 3 yang kita boleh jawab. Kali ni, semua wajib jawab. Cumanya, kalau kita ikutkan, walaupun 5 soalan wajib jawab, tajuk-tajuk ataupun perbahasan dalam tajuk tu pun tidak sebanyak yang dululah. Kan? Contoh kita ambil macam, kerajaan-kerajaan, kan? Bahagian bilang tamadun tu. Tamadun tu dia punya cerita lebih kurang sama sudah semua tamadun kalau untuk silibus baru. Kan dia lebih mudah berbanding silibus yang lama. Jadi walaupun dia 5 soalan wajib jawab semua, insya-Allah sebenarnya boleh skor. Okay, untuk kertas 2 dia ada 3 bahagian lah. Dia akan tanya tentang tilawah, hafazan dan bacaan hadis. Yang hari tu ada yang tanya, hadis ni perlu hafal ke? Tidak. Hadis hanya perlu baca. Baca dengan baik dapat markah penuh lah. Okay. Markah keseluruhan kertas 1, 100 markah. Kertas 2, 100 markah. Tetapi dia ada wajaran. Wajaran ni maknanya kalau katalah kertas 1 tu, takdirnya kita dapat 100 markah. 100 per 100. Bila untuk SPM nanti dinilai sebagai 80% sahaja. Kertas 2 pun sama. Walaupun kita baca tilawah lancar, hafazan kita pun lancar, bacaan hadis pun okey kan. Perfect. Kemudian kita kena bagi markah 100. Nilainya untuk SPM hanyalah 20%. Okey. Jadi penting untuk mengatur strategi yang betul lah. Terutamanya kertas 2 ni. Sebab dia ni ada awal-awal. Kan. Okey. Yang seterusnya kita tengok konstruk, bentuk soalan dia kan. Bentuk soalan dia kalau kertas 1 mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Ini tak payah pening-pening lah. Cumanya kalau kita baca buku teks kan, yang paling baik ni kalau kita untuk SPM ni kita rujuk buku teks. Ataupun kalau nak rujuk buku rujukan pun boleh, tapi carilah buku rujukan yang mana buku rujukan itu menepati buku teks. Bagaimana yang dikatakan menepati buku teks ni? Okey. Kalau contoh, saya ambil isu kalau yang dulu. Okey, isu yang dulu kalau kita ketengahkan kepada calon ialah buku teks ada versi yang baru, versi yang lama, versi yang telah diperbaikilah dari segi ejaannya, dari segi kandungannya, mungkin ada tersalah sikit. Contohnya dalam buku teks yang dulu, yang lama, silibus yang lama, contohnya tentang tawaf wadak kan, tawaf selamat tinggal tu. Dalam silibus lama tu, buku teks yang awal-awal keluar dia tulis hukumnya sunat.
Mana jemaah haji sunat mengerjakan tawaf tersebut. Tapi bila disemak semula buku itu, salah rupanya. Jadi akhirnya diperbetulkan hukum mengerjakan tawaf tersebut, tawaf sempat tinggal adalah wajib bagi jemaah haji. Jadi poinnya di sini ialah kalau buku teks tadi tu kita akan tengok buku teks yang keluaran atau pencetakan yang terbaru. Dan buku rujukan pun samalah. Sebab biasanya bila ada buku rujukan ni, dia akan yang dia declare ikut buku teks ni, memang betul dia ikut buku teks. Maknanya kalau buku teks dia ikut masa tu buku teks keluaran lama, maknanya dia akan follow lah kan, dia akan ikut juga dari segi hukum tadi. Contoh kita ambil yang tawaf wada tadi, dia akan follow juga bahawa hukumnya adalah sunat. Maka kalau buku rujukan yang berdasarkan buku teks yang baharu, dia akan kata hukumnya adalah wajib. Okey. Itu isu untuk silibus yang lama. Silibus yang baharu ada isu juga sebenarnya. Kan? Antara buku rujukan yang declare kata dia ikut buku teks. Antara isu yang saya boleh highlightkan di sini adalah berkaitan dengan ejaan Rumi. Kan? Ejaan Rumi ni macam contoh fiqh aul. Kan? Dalam buku teks fiqh aulawiyat, tapi ada buku rujukan tersalah tulis. Kan? Tersalah tulis jadi apa? Dia tersalah tulis jadi fiqh uluhiyah. Kan? Aulawiyat ada satu kalimah yang lain yang ada maksud tersendiri. Manakala uluhiyah ada maksud yang tersendiri. Jadi dah lari dari segi maksud. Jadi berhati-hati. Apapun bentuk pengkonstruksi itu, dia yang berdasarkan yang tadilah. Ada item-item dalam buku teks atau buku rujukan yang berdasarkan buku teks tadi yang mana sesuai untuk membina item mengingat dan memahami. Sebagai contoh soalan berkaitan dengan maksud, kan? Nyatakan maksud haji, itu konstruk bahagian mengingat, kan? Ataupun jelaskan dua hikmah haji, itu konstruk memahami. Mana itu untuk kerja satu lah. Jadi yang itu tidak perlu dirisaukan. Cumanya mau katanya, selagi kita menggunakan buku teks sebagai rujukan kita, ataupun buku rujukan yang berdasarkan buku teks, insya-Allah kita boleh kata orang jawablah segala bentuk konstruk yang ada lah. Okay, manakala untuk kertas 2, yang tadi bila tilawah Al-Quran dia ada kemahiran lah berkaitan tilawah, mana termasuk dah tajwidnya, kelancarannya, dan makhraj hurufnya. Hafaz Al-Quran pun sama, kan? Cuma kalau menghafaz Al-Quran ni dia berkaitan dengan hafalan lah. Kalau tilawah dia boleh tengok teks Al-Quran. Yang manakala yang membaca hadis, ya sekali lagi diulang, membaca hadis bukan menghafal hadis. Jadi lancarkanlah dari sekarang. Sementara kita belum lagi diuji untuk kertas 2 ni. Okay, tempoh ujian untuk kertas 1, dia punya masanya adalah 2 jam 30 minit. Dia akan termasuk sekali dalam jadual lah. Jadual SPM bertulis sekali dengan subjek yang lain lah, kan. Okay, manakala kertas 2 ni pula, kalau ikut asalnya, jadualnya adalah daripada April hingga Jun untuk 3/5 tahun semasa. Tapi untuk kes sekarang ni, kita ada PKP-nya dengan COVID segala benda ni, pernah dianjak dan dianjak lagi. So kita tunggulah. Yang tadi terbaru, macam 610 ni kot. So kita pun dah tak lama lagi akan PDP secara bersemuka lah. Okay, cakupan konteks. Okay, cakupan konteks ni maksudnya, kalau Ustaz ambil contoh yang buku teks, kita ambil silibus yang lama, kan ada soalan yang dibina terutamanya oleh syarikat-syarikat penerbitan yang mengeluarkan buku rujukan ataupun buku related to be. Dan mereka mengeluarkan item ataupun bahan yang di luar daripada konteks yang sepatutnya. Kan? Sedangkan SPM ini, cakapan konteksnya adalah berdasarkan DSKP tu. Kan? Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadbiran KSSM ke-4 dan ke-5. Apa yang disebut dalam dokumen itu, itulah yang boleh keluar. Jika tidak disebut dalam dokumen tersebut, maka tidak boleh ditanya di dalam SPM. Sebab pernah tahun, Allahu Akbar, saya lupa tahun bila, tapi ada pernah 1 tahun SPM itu, lepas saja calon selesai menjawab,
kebanyakan ustaz-ustazah. Lebih kurang satu Malaysia lah. Lebih kurang satu Malaysia. Yang kecoh bising. Kan? Kecoh dan bising sebab apa? Dia kata ada soalan yang mana terkeluar daripada konteks yang sepatutnya. Masa tu dia tanya tentang Allah Akbar. Kharaj. Cukai tanah. Kan cukai tanah masa tu. Kan jenis-jenis kharaj. Kan. Jadi akhirnya pihak lembaga peperiksaan tunjukkan sebenarnya benda tu dalam cakupan konteks dan memang ada dalam buku teks. Rupa-rupanya ustaz-ustazah sendiri pun termasuk ustaz lah kan juga tak perasan benda tu memang ada. Kan memang ada dalam buku teks. Jadi buku teks ni ceritanya kalau untuk yang silibus baharu ni dia ada tu spektrum ilmu kan. Jadi yang itu pun jangan sesekali diabaikan. Maksudnya segala benda yang ada tertulis dalam buku teks tolong tengok bagus-bagus. Kan perhatikan sebab yang itu juga termasuk dalam cakupan konteks di SKP yang telah diterjemahkan dalam bentuk buku teks yang mana diserahkan dan dipegang oleh setiap calon, setiap pelajar. Jadi tengok baik-baik supaya tidak tertinggal isi-isi dan fakta yang berkaitan. Okay, untuk kertas dua macam biasalah. Tadi kan kita sudah kata dia respon terhad kepada Al-Quran dan hadis yang ditanya ataupun yang kita belajar dalam surgatan ataupun silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi jangan risaulah. Nanti dia tiba-tiba dia main buka je Al-Quran, kena surah yang aku tak hafal, kena surah yang aku tak boleh baca. Tidak. Maknanya peluang di sini adalah kita baca, kita hafal, kita lancarkan hadis yang dalam silibus tadi. Akan lancarkan. So yang akan ditanya itu sahaja. Bukan di luar daripada teks-teks tersebut. Aras kesukarannya masih sama dengan SPM. Standard SPM ni kesukarannya 532 lah. Maknanya soalan-soalan yang aras rendah ni ada 5 lah. Dia punya nisbah ada 5, sederhana ada 3 dan aras tinggi ada 2 lah. Okey. Kaedah penskoran bagaimana dia nilai markah? Secara analitik dan holistik. Untuk kertas 1, ada tengok bergantung pada jenis soalan lah. Kan yang holistik tu mungkin kita kata, contohnya macam, kita ambil yang kertas 2 lah kan. Contoh untuk holistik ni macam bacaan hadis tadi. Kan kita baca lancar dari awal sampai akhir, dia boleh nilai, okey, range markah mungkin antara 15 hingga 20 soal lancar. Ada sangkut sikit. Sangkut di hujung-hujung. Mungkin dia bagi 14 markah. Begitu. Okey. KBSM kertas 1 dan kertas 2. Okey. Kertas 1 KBSM dan KSSM. Okey, ni perbandingan antara inilah. Kan mau tengok senang ke susah kan. Okey. Kita tengok instrumennya sama. Okay, kalau KBSM ada subjektif, KSSM pun memang subjektif, tapi KSSM tidak ada objektif. Jadi yang ini ada yang kata satu peluang, ada yang satu kata satu kerugian. Okey. Bagi Ustaz macam ni ya, untuk objektif ni, dia kalau kita boleh jawab, kita tahu fakta tu, alhamdulillah kita akan dapat markah. Kan 20 markah tu dalam tangan. So dia ada 20 soalan. Tapi kalau kita tak tahu, dia akan terus salah. Kan? Automatik salah soalan yang bersifat objektif. Jadi di sini Ustaz rasa KSSM tu lebih baiklah sebab semuanya subjektif. Maknanya kalau kita tidak tahu jawapan secara tepat pun, kita boleh cuba memberikan jawapan secara CP. Sebab dalam pendandaan kertas SPM, dia ada yang dinamakan sebagai JM. JM ni jawapan munasabah. Kan? Kalau jawapan tu tepat seperti mana yang sepatutnya dalam skema, dalam buku teks dan peraturan pemarkahan yang diberikan oleh lembaga peperiksaan, jangan dapat markah terus. Kan? Okay. Tapi kalau jawapan itu dia tidak tepat, tapi boleh diterima, dia ada pilihan untuk JM, iaitu jawapan munasabah. Mana jawapan yang mungkin difikirkan sendiri oleh calon, tidak ada dalam buku teks, tidak ada dalam kerujukan, tidak ada di mana-mana, tapi sesuai dan betul. Maka ada peluang untuk mendapat markah. Itu kelebihan kalau soalan berbentuk subjektif. Okay, jenis item, macam tadilah kita sebut sudah, KBSM objektif dan subjektif.
KSSM subjektif sahaja. Bilangan soalan bahagian A 40 soalan, 20 soalan objektif, 20 soalan isi tempat kosong, dan bahagian B ada 4 soalan yang mana 3 wajib jawab, 1 tu tak wajib jawab lah. Kan, manakala KSSM 5 soalan semua wajib jawab. Okey. Jumlah markah sama, kata satu ni. Kan KBSM dan KSSM 100 markah. Wajaran kalau KBSM total kan keseluruhannya dikira 100%. Maknanya kalau KBSM ni dulu kertas 1 100 markah, kertas 2 100 markah, tambah 22 per 200. Itu cara kira adalah kalau untuk KSSM kertas 1 ini wajarannya hanya 80%. Konstruk. Okey, kalau KBSM hanya pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Itu pun kalau ikutkan di tahun-tahun terakhir SPM KBSM dia lebih kepada pengetahuan dan pemahaman. Dia main pengetahuan rendah, pengetahuan sederhana, pengetahuan tinggi, pemahaman rendah, pemahaman sederhana, pemahaman tinggi. Kemahiran tu sangat jarang. Untuk KBSM masa tahun-tahun terakhir SPM KBSM hari itulah. Okay, untuk KSSM yang tadi kita telah sebutkan, mengingat dan memahami, aplikasi, menganalisis dan menilai. Okay, tempoh ujian, oleh kerana KSSM tadi ni ada 5 soalan, jadi diberikan masa 2 jam 30 minit, yang mana setiap soalan 30 minit. Itu dia punya peruntukan masa lah. Okay, cakupan konteks, KBSM hanya berkaitan dengan ulum syariah, sebab kertas 2 dengan cover bahagian Al-Quran, hadis, tajwid, jawi, dan ayat hafazan. Kan, sebab KBSM ni dua-dua kertas bertulis. Untuk KSSM, semua bidang. Okay, bermakna Al-Quran dan hadis pun termasuk dalam kertas 1. Maknanya dia termasuk juga dalam bertulis. Maknanya kalau kita tengok, kalau anda semua pernah, mesti pernah kan masa kita 4 hari tu, kan, jawab soalan format KSSM. Soalan 1A, Al-Quran. Soalan 1B, hadis. Kemudian soalan 2, 3, 4 dan 5 itu adalah bidang-bidang yang lain daripada akidah sehinggalah kepada bidang akhlak. Aras kesukaran, dua-dua sama, 532. Kaedah persukaran sama, analitik dan holistik. Okey, untuk kertas 2 pula. Okey, KBSM bertulis, KSSM lisan. Maknanya kalau dulu KBSM, ceritanya untuk jangka masa pendek. Yang masa pendek ni beginilah. Kalau anda semua tidak pandai baca Al-Quran pun boleh dapat markah pada skor. Yang baguslah. Tapi dari segi kata orang kelancaran Al-Quran tidak teruji. Untuk KSSM ni akhirnya calon kan perlu latihan. Berlatih. Walaupun mungkin ayat yang sama dari awal tahun kita 4 sampailah hari ujian. Kan, hari ujian lisan tadi. Tapi sekurang-kurangnya dia boleh membaca. Dan sekurang-kurangnya dia boleh menghafal dan diperdengarkan. Dan sekurang-kurangnya dia boleh membaca hadis dengan baik. Itu tujuannya lah. Okay, jenis item KBSM, subjektif, respon terhad, respon terbuka dan struktur. Untuk KSSM, respon terhad yang tadi berdasarkan teks Al-Quran dan teks hadis yang terpilih dalam silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bilangan soalan, KBSM ada 5 soalan yang wajib jawab semuanya. Untuk KSSM pun wajib kan jawab bahagian A, bahagian B, bahagian C. Tapi ada banyak pilihan kan. Kecuali hadis lah. Hadis ada 2 soalan, tapi ada 4 hadis. Pilihan jugalah. Okey. Untuk jumlah markah, 100 markah untuk kedua-dua kertas. Tapi wajaran yang berbeza. KBSM macam tadi, sama dengan kertas 1 KBSM, 100%. KSSM, 20%. Konstruk pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Manakala untuk KSSM, berkaitan tilawah, itu membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran dan membaca hadis. Okey. Tempoh ujian 1 jam 40 minit bagi 5 soalan kertas 2 KBSM. Yang untuk KSSM, April hingga Jun. Tempoh yang panjang tadi, kata orang untuk semua calon dah. Maksudnya setiap calon ada ruang masa yang tersendiri lah, mungkin dalam beberapa minit sahaja. Okay, cakupan konteks, ayat dan hadis kefahaman, ayat hafazan, tajuk, kemahiran jawi, kita 4 dan 5. Untuk KSSM, ayat bacaan, ayat hafazan hadis, ayat hafazan dan hadis kita 4 dan 5.
Aras kesukaran sama 532. Kaedah persukaran untuk KBSM analitik dan holistik. KSSM holistik. Okey, ni sama tadi juga kita sebutkan. Okey, untuk kita satu, kita telah sebutkan yang ini. Kita tengok contoh apa dia yang dikatakan sebagai respon terhad. Okey, dia menghadkan bentuk dan respon pelajar. Bentuk respon biasanya dihadkan melalui skop yang disoal dan markah yang diperuntukkan. Item ini memberikan pelajar memberikan respon dalam satu frasa atau satu perenggan. Okey, nanti kita tengok contoh. Kan bagaimana untuk meminta jawapan respon terhad ni. Dengan menghadkan bentuk dan panjangnya respon pelajar, pemarkahan berselaras dan dapat meninggikan kebolehpercayaan. Okey. Contoh soalan, apakah maksud upah haji? Maknanya upah haji ada maksud dia sendiri sudah. Jadi responnya sudah terhad kepada maksud tersebut. Kan? Dia tak boleh kita bagi selain daripada yang sebenarnya tadi, upah haji tadi. Nyatakan maksud edah. Kan? Maksud edah ialah bla 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 bla. Yang bla 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 tu sudah ada jawapannya. Tidak boleh kita mereka-reka sendiri. Kalau kita reka, salah. Sebab responnya adalah respon yang terhad pada itu sahaja. Nyatakan dua dewan yang telah ditubuhkan pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Okay, apa dewan tersebut? Yang dua tu kan? Dua dewan yang telah ditubuhkan pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin ialah maka tersebut dua itu sahaja. Terhad kepada yang dua itu sahaja. Tidak boleh selain daripada yang telah ditubuhkan pada zaman tersebut. Kalau kita sebut yang ditubuhkan pada zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, kan, Turki Utsmaniyah semua tu, dia jadi salah. Okey. Respon terbuka. Okey, untuk soal respon terbuka bersifat polikotomus. Kalau sebut poli-poli ni mesti banyak kan. Kalau kita belajar maths, kita ada poligon kan, banyak sisi. Kan, kalau kita belajar pi ni apa? Poligami. Kan, poli tu banyak, gami tu isteri kot. Dan mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada pelajar secara bertulis. Okay, maknanya jawapan tu pelbagai polikotomus. Memberikan kebebasan pada pelajar untuk merancang dan membentuk jawapan. Pelajar bebas mengemukakan idea, pendapat dan tanggapan mereka, mengorganisasi idea, memenuhi hujah yang logik, membentangkan penilaian sebuah pemikiran. Darjah kebebasan tertakluk pada keperluan tugasan dan juga rangsangan ataupun stimulus yang diberi. Okey, maknanya bergantung. Bebas tak bebas tu bergantung pada stimulus kan. Pelajar boleh dan mampu mempamerkan pemikiran kritis dan kreatif mereka kepada pentaksir. Okey. Contoh soalan. Terangkan dua langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Maknanya terbuka. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan langkah menangani ajaran sesat boleh disebutkan. Buat kempen boleh, kan? Jadi isi lah, isi jawapan tu buat kempen. Mungkin kerana secara umum kita boleh kata penguatkuasaan undang-undang, menutup tempat berkembangnya ajaran sesat, membuat program pemulihan akidah. Itu isi jawapan. Cara jawab dia bergantung pada kata tugas. Kalau contoh ni, terangkan. Jadi, kena beri jawapan bentuknya untuk terangkan, iaitu isi dan huraian. Okay, contoh yang kedua, jelaskan dua alasan keutamaan memilih calon isteri yang beragama. Okay, apa alasan? Apa-apa alasan yang logik, yang sesuai boleh diberikan oleh calon. Okay, kemudian contoh yang ketiga, terangkan dua kepentingan kemudahan awam kepada individu. Yang ini pun sama, terbuka. Tapi di sini terbuka tapi dia punya soalan terhad, dia ada sedikit. Kan, sedikit kata orang macam terbuka tapi fokus kepada individu. Dia tidak boleh terlalu terbuka. Kalau dia tanya terangkan dua kepentingan kemudahan awam, itu dah sangat terbuka. Tapi sekarang soalannya terangkan dua kepentingan kemudahan awam kepada individu. Maknanya dalam bentuk soalan begini, calon perlu fokus kepada individu. Jawapan-jawapan dia kadang-kadang ada yang tanya, adakah perlu kita tulis individu perlulah bla 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 bla. Akan contoh dalam soalan ini, kepentingannya kepada individu, kita katalah individu dapat menggunakan kemudahan awam seperti telefon ketika
kecemasan untuk mendapatkan bantuan. Okey, kita buat untuk mendapatkan bantuan sebab soalan dia sebut terangkan. Kata tugas terangkan. Jadi kena ada huraian. Huraian menggunakan suka tu. Supaya untuk kerana agar. Kan? Jadi terangkan dua kepentingan kemudahan awam kepada individu. Dia tidak semestinya kita letak perkataan individu itu di depan. Ataupun tidak semestinya menggunakan perkataan individu di dalam jawapan. Tetapi cukup dan memadai kita pastikan bahawa perkataan individu itu ada di dalam jawapan secara zahir ataupun tidak. Kan? Contohnya macam kita katalah kita ambil berkaitan dengan kalau kita sebut ayat contohnya dipercayai oleh orang ramai. Okey. Untuk jawapan yang dipercayai oleh orang ramai, kan? Ayat tadi tidak ada perkataan individu. Tapi kita sebenarnya boleh faham bahawa dipercayai orang ramai ini merujuk kepada individu. Maknanya jawapan itu kita boleh terima sebagai berfokus pada individu. Pergi. Kalau contoh jawapan mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Okey, jawapan ini tidak sebut apa-apa. Kan, tapi jawapan ini sebenarnya menunjukkan kewujudan perkataan masyarakat. Kan? Ataupun bukan individu lah. Masyarakat boleh terima, negara boleh terima. Sebab kita kata mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Mari kita nampak. Yang tadi percaya tadi kita boleh rujuk pada individu. Tetapi untuk langkah selamat, sekiranya boleh diletakkan perkataan yang macam tadi. Kalau soalan ini fokus individu, letakkan individu. Kalau soalan tadi berfokus pada masyarakat, letakkanlah perkataan masyarakat. Dia tidak wajib tapi sebagai langkah selamat untuk jawapan yang berfokus. Okey. Kita tengok pula untuk item berstruktur. Antara ketiga-tiga tadi mungkin kita katakan yang tadi mula-mula nampak terhad tu macam susah, macam bahaya. Tapi kalau bagi ustaz ini kan item berstruktur ini yang paling bahaya. Tapi dalam bahaya-bahaya item berstruktur dia boleh memberikan kita satu peluang yang sangat besar. Peluang yang sangat besar dan mudah kan. Jika ada syarat dia lah. Bukan sesuka hati. Okey, item struktur ini mengandungi satu siri soalan yang berkaitan antara satu sama lain berdasarkan satu rangsangan tertentu. Maknanya soalan-soalan tu saling berkait antara yang atas sampailah yang pecahan-pecahan yang di bawah. Okey, mengandungi beberapa item pendek yang didasarkan kepada sesuatu tajuk atau kemahiran yang telah ditetapkan. Okay, respon pelajar adalah terpandu dan terhad. Soalan berstruktur membantu calon mengeluarkan jawapan secara berperingkat dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dianggap kompleks. Okey. Ini contoh dia. Nifaq ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya stimulus atau perangsangan. Okey, di sini yang Ustaz masukkan tadi peluang ataupun yang bahaya. Okey. Contoh di sini dia jadi peluang lah sebab dia dah jelaskan nifaq itu apa. Yang disebut di sana, nifaq ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu peluang pada kita sebab dia dah jelaskan apa itu nifaq. Okey, jadi soalan-soalan di bawah itu kita tahu semuanya ada berkaitan dengan nifaq. Okey. Yang mana yang bahaya? Okey, contoh bahaya ni sebenarnya ustaz sendiri pernah mengalami masa SPM dulu. Kan? Ada satu istilah yang mana ustaz tak tahu. Kan, rasanya masa sebelum SPM tu macam yakin je kan, yakin. Yakin masuk dewan tu, oi, ni confirm A+ ni kan. Confirm A+. Untuk paper tersebut lah. Sekali masuk jawab soalan depan tu memang oi senang. Sekali masuk soalan yang keberapa dah, ada satu perkataan iaitu hadhanah. Masa tu ustaz lupa hadhanah itu apa. Kan? Tapi dia nak sebut hadhanah ialah bla 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 bla. Kan? Dia sebut ayat lain. Dia punya stimulus. Ustaz lupa. Tapi mungkin contoh yang kita boleh berikan, kita sebut di sini contohnya macam
Tempoh hadanah berakhir apabila kanak-kanak sudah mencapai umur balik. Contoh, itu dia stimulus. Kan? Lepas tu soalan bawahnya, apakah maksud hadanah? Dah, habis. Kita nak tahu hadanah tu apa, maka semua soalan berkaitan yang berstruktur di bawah tu, anak-anak soalan, pecahan-pecahan yang di bawah tu semuanya bergantung kepada jawapan kita yang pertama lah. Kalau kita merambang, contoh kita kata, hadanah ialah penjagaan anak angkat. Contohlah kan. Maka jawapan yang di bawah pun semua akan jadi salah. So kita akan berdasarkan jawapan yang pertama tadi, iaitu hadanah ialah anak angkat. Itu dia punya yang bahayanya soalan berstruktur. Tapi yang peluangnya macam sekarang ni, kalau kita dia telah sebut dan kita tahu. Contoh soalan nifak ini. Kan? Dia beritahu nifak ni demi perbuatan. Orangnya munafik. Kan? Soalannya sini nyatakan 2 ciri munafik. Kita boleh sebut. Ciri munafik ada 4 bah. Kan? Ada 4. Dia minta 2 je pun. Kan? Jadi itu tulis apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berikan amanah, dia khianat. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Mana kita boleh berikan jawapan. Kalau kita tahu yang tadi, kan, yang stimulus tadi. Dan contoh sekarang nifak ni. Selesai. Soalan kedua, jelaskan 2 faktor berlakunya perbuatan tersebut. Perbuatan yang mana? Perbuatan nifak. Apa faktor berlaku nifak ni? Kan kita boleh beri jawapan. So kita tahu sudah nifak ini apa. Jadi kita boleh katalah iman yang lemah dalam diri. Kan kurangnya didikan agama. Pergaulan yang salah dengan kawan-kawan yang salah. Begitu. Soalan yang ketiga, terangkan 2 akibat perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut itu apa? Perbuatan nifak terhadap masyarakat. Fokusnya kepada masyarakat. Kita sebutlah apa kesan dia. Kan? Kalau kita sebut sana, tidak dipercayai oleh anggota masyarakat. Macam tadi saya bagi contoh kan. Itu dia lebih kepada individu. Jadi, kalau kita nak buat jawapan yang tidak dipercayai, kita kena gunakan yang tadi, masyarakat. So, sebuah masyarakat tidak akan dipercayai oleh masyarakat yang lain. Maknanya itu kesan terhadap masyarakat. Maknanya kena mention sebagai langkah selamat tadi. Kita telah beritahu tadi lah. Untuk yang soalan berfokus tu. Okay, soalan kita 1, 5 soalan, jawab semua soalan. Tempoh masa 2 jam 30 minit. 100 markah, wajaran 80%. Okay, ni dia punya carta pie. Carta pie kan. Okay, cakap konteks. Kita dah sebut tadi. Buku teks. Okay, Aras 532. Bidang semua yang ada dalam buku teks itu semua akan ditanya dalam kertas 1. Okay, ini dia punya soalan Al-Quran Hadis. Soalan 1, 20 markah. Mana Al-Quran, setakat ini kita letakkan 10 markah lah. 1A, bidang Al-Quran 10 markah. 1B, bidang Hadis 10 markah. Jadi total 20 markah. Soalan 2, Akidah 20 markah. Soalan 3, Fiqah 20 markah. Soalan 4, untuk Tamadun dan Tokoh 20 markah. Okay. Dan soalan 5, Akhlak Islamiah 20 markah. Markah keseluruhan 100 markah. Okey. Ya, ini seterusnya kita nak cerita tentang kata tugas yang lazim, kata tugas yang biasanya ada dalam SPM. Yang 3 yang kita tunjukkan ini adalah kata tugas yang kita tengok banyak keluar dalam tahun-tahun terakhir SPM lah. Mana tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Maknanya banyak kata tugas nyatakan, jelaskan, terangkan. Nyatakan, jelaskan, terangkan untuk soalan-soalan lazim. Soalan lazim yang mana? Soalan selain daripada kebat lah. Okey. Untuk kata tugas nyatakan, berikan jawapan ringkas. Untuk jelaskan, mesti berikan ayat lengkap. Kalau dalam bahasa Melayu, kita sebut dia sebagai subjek dan predikat. Untuk ayat lengkap tadilah. Jangan gantung-gantung dia. Okey, kalau ikut kaedah untuk teknik PAI ni, Ustaz minta kalau boleh, untuk ayat lengkap tadi, kita bagilah ayat itu boleh menjawab persoalan berkaitan dengan 5 wife, 1 husband tu. Kan? When, what, who, where, kan? Which, begitulah.
dan how. Maknanya siapa, di mana, bila, bagaimana, gitu. Maknanya kalau lah ayat tadi dia sedang menjawab soalan-soalan yang tadi tu, when segala benda tu, maka dikira sebagai ayat lengkap. Nanti kita tunjukkan contoh lah. Untuk terangkan mesti ada isi dan huraian. Dan kebiasaannya soalan terangkan ini, bila dia bagi soalan, dia akan, kalau dia minta satu isi, maka markahnya ada dua. Satu markah untuk isi, satu markah lagi untuk huraian. Okey, ni. Dalam jadual, saya harap semua jelas dan nampak jadual ini, sudah fahamkan betul-betul cara baca jadual. Okey, soalan nombor 1, 2 dan 3 itu adalah kata tugas. Manakala di bawahnya tu adalah dia punya isi soalan. Saya tulis ada isi soalan. Bawahnya lagi adalah isi soalan tersebutlah dua faktor berlakunya khurafat. Itu adalah isi soalan. Kemudian bawahnya lagi adalah isi jawapan. Apa isi jawapannya? Iman yang lemah dan juga kurang didikan agama. Okey. Bagaimana cara bacanya? Sebenarnya dalam subjek pendidikan Islam ini, bila isi soalannya sama, maka isi jawapannya pun sama. Tidak kira apa pun kata tugas yang digunakan. Maknanya soalan itu boleh muncul dalam bentuk tiga ni lah. Maknanya dia boleh jadi, nyatakan dua faktor berlakunya khurafat. Jelaskan dua faktor berlakunya khurafat. Terangkan dua faktor berlakunya khurafat. Maknanya, soalan itu dia nak tanya tentang faktor berlakunya khurafat. Tapi yang berbeza adalah kata tugas. Okey. Bila soalannya sama, iaitu dia minta faktor berlakunya khurafat, automatik jawapannya pun sama. Kan tidak kira apa pun kata tugasnya. Jadi, apa fungsi kata tugas? Okey. Fungsi kata tugas adalah untuk memastikan calon menulis jawapan mengikut bentuk yang sepatutnya sesuai dengan kata tugas. Ataupun dalam bahasa mudahnya, panjang pendek jawapan. Panjang pendek jawapan dan teknik menjawab yang betul. Okey. Maknanya isi soalan yang sama, maka isi jawapan pun sama. Soalan tanya tentang faktor berlakunya khurafat, apapun kata tugas, itulah jawapannya. Panjang pendek, okey, tengok di bawahnya ni, okey, contoh, kita jawapan satu kan. Kalau tadi kita tengok nombor satu, nyatakan isi soalan, dua faktor berlakunya khurafat. Isi jawapannya, iman yang lemah. Maknanya isi jawapan tadi boleh digunakan terus sebagai isi jawapan untuk soalan nyatakan. Tapi bila kita guna soalan jelaskan, kan, jelaskan dua faktor berlakunya khurafat, isi jawapan masih sama, iaitu iman yang lemah. Tetapi kata tugas jelaskan menuntut calon memberikan jawapan yang lebih, iaitu jawapan dengan ayat lengkap. Maka, untuk melengkapkan ayat tadi, seperti yang Ustaz beritahu tadi, kita gunakan kaedah yang tadi. Siapa, di mana, bila, bagaimana, kan. Contohnya kalau dalam ayat ini, iman yang lemah, di mana? Di dalam diri. Kurang didikan agama, bila? Kan, sejak kecil. Maknanya, dia mesti diakhiri dengan jawapan kepada persoalan tadi. Di mana, bila, kenapa, siapa. Okay. Itu untuk kata tugas jelaskan. Okay, untuk kata tugas terangkan. Okay, untuk kata tugas terangkan, kita gunakan isi soalan yang sama. Terangkan dua faktor berlakunya khurafat. Okay, macam yang kita dah sebutkan tadi, kalau isi soalan sama, bermakna jawapan pun sama. Itulah jawapannya, takkan berubah. Kan? Jadi kalau kata jawapannya begitu, soalannya begitu, jawapannya pun sama, iaitu iman yang lemah. Dan iman yang lemah kurang didikan agama. Cumanya tidak lengkap, tidak sempurna lagi jawapan tadi untuk kata tugas terangkan. Sebab bila kata tugas terangkan digunakan dalam soalan, maka dia menuntut calon memberikan isi dan huraian. Huraian itu pula, kita telah selaraskan, kalau kata di peringkat Sabah sendiri, sebenarnya kita telah selaraskan agar calon, semua calon menggunakan yang perkataan suka. Supaya untuk, kerana, agar.
Kan, malah dalam siri program tadabbur ilmu yang setiap hari Sabtu yang dibuat pun kita tekankan penggunaan suka itu untuk huraian bagi jawapan terangkan. Maknanya kalau kita contoh di sini, jawapan untuk kata tugas terangkan, iman yang lemah dalam diri kerana kurang penghayatan agama. Okey. Kita cuba ringkaskan jawapan. Contoh kita ambil iman yang lemah kerana kurang penghayatan agama. Boleh atau tidak? Boleh. Sebab iman yang lemah itu sudah mewakili isi. Okey. Kemudian kerana kurang penghayatan agama itu mewakili huraian. Maknanya untuk terangkan, sebenarnya boleh saja kita buat jawapan iman yang lemah dalam diri kerana kurang penghayatan agama, ataupun kita boleh sahaja tulis iman yang lemah kerana kurang penghayatan agama. Sebab untuk terangkan diminta isi dan huraian. Dan untuk memudahkan pemeriksaan, kita selaraskan penggunaan supaya untuk kerana agar sebagai penyambung kepada huraian. Ustaz tak pasti dah bahasa Melayu panggil apa, penanda wacana ke? Kan? Okey, kalau kita tengok susunan ataupun cara penulisan untuk jawapan yang lain, ni cara penulisannya. Mana untuk nyatakan iman yang lemah memadai. Untuk jelaskan tambah dalam diri, untuk terangkan tambah lagi kerana kurang penghayatan agama. Okey. Jawapan 1 atau jawapan 2 ceritanya sama. Ustaz nak tunjukkan bahawa isi soalan dan isi jawapan untuk semua kata tugas itu adalah sama, hanya berbeza dari segi panjang, pendek dan cara menulis jawapan. Jadi yang perlu dipegang oleh calon ialah cara menulis jawapan. Kalau contoh calon jawab soalan terangkan tadi, terangkan 2 faktor berlakunya khurafat, dia tulis di sana iman yang lemah, dia dapat hanya 1/2. Kan? Kalau dia jawab iman yang lemah dalam diri pun sama, dapat 1/2. Ataupun jawapannya panjang, iman yang lemah dalam diri seseorang murid yang bla 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 bla, tapi tidak ada huraian, tetap juga 1/2. Jadi pokok pangkal untuk soalan terangkan perlu ada isi dan huraian. Walaupun isinya pendek, iman yang lemah kerana kurang penghayatan agama. Yang penting ada isi dan huraian. Okey. Perhatian, ada sedikit perbezaan dalam peruntukan markah untuk kata tugas jelaskan. Ini tak nak highlightkan sebab kita risau calon yang pertamanya dari segi latihan. Mungkin ada buku rujukan, buku latihan nanti tubi yang anak-anak pelajar beli atau gunakan, sama ada ialah beli ataupun download di internet ke apa kan, masih menggunakan peruntukan markah yang lama. Okey, untuk kata tugas jelaskan dalam format SPM sebelum tahun 2019, mana tahun 2018, 17, 16 dan ke bawah, soalan nyatakan 1 isi 1 markah. Jelaskan 1 isi 2 markah. Soalan terangkan 1 isi tambah 1 huraian dapat 2 markah. Okey, itu tahun sebelum ni. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020, okey, yang Ustaz perhatikan, untuk kata tugas jelaskan, dia sudah berikan hanya 1 markah sahaja bagi 1 isi yang diberikan. Okey, nyatakan masih lagi 1 isi 1 markah. Jelaskan daripada 2 markah untuk 1 isi bertukar menjadi 1 isi 1 markah. Okey. Jadi di sini masalahnya ialah okey. Nyatakan jawapan yang perlu ditulis adalah jawapan ringkas, tapi jelaskan tidak ayat lengkap, tapi markah tetap sama. Maknanya penentukan masa tadi ataupun penggunaan masa oleh calon perlulah bijak. Jangan, dia tidak boleh lagi calon buang masa relax kan. Dia kena pantas menjawab. Dan jawapannya kalaulah jelaskan ini salah, salah terus. Kalau dulu kita ada peluang lagi, kan, katalah jawapan tu boleh diterima, dia ada peluang terdapat 1/2. Kan. Tapi oleh kerana markahnya sudah 1, dia tidak ada 1/2/1, tidak ada.
Maknanya kalau jawapan itu boleh diterima pun, tapi lebih kepada salah, maka dia akan jadi 0/1. Dia bukan lagi JM ke apa ke, tidak. Tapi kalau dia jawapan itu boleh diterima, okeylah, dapatlah 1/1. Okey. Itu dah si markah. Tapi teknik menjawab masih sama. Itu mesti dalam ayat lengkap. Kalau jawapan ringkas, kita risaukan nanti dia punya markah tu akan jadi kosong. Jika zero, telur, ayam. Sayang. Jadi teknik menjawab untuk jelaskan masih sama. Okey, untuk soalan struktur, baca dengan teliti dan fahamkan soalan. Gariskan kehendak soalan. Apa kehendak dia nyatakan ke, jelaskan ke, terangkan ke. Soalan itu berfokus individu ke, masyarakat ke. Perkataan-perkataan penting dalam soalan tolong gariskan. Supaya kita tidak tersalah. Kecuali ke, tiba-tiba ada kecuali kan. Selain ke. Okey. Buat dalam bentuk poin bagi setiap jawapan. Okay. Itu contoh yang tulisan kuning itu 2 cara mengatasi mana khurafat dalam masyarakat ialah jawapan dalam bentuk dash tu. Buat dalam bentuk dash. Ni pun sama. Di peringkat negeri kita minta supaya kita setaraskan dash. Dan jangan tulis lagi ABC ke, tulis nombor ke, tulis nombor Roman ke. Jawapan buat dalam bentuk dash. Okey. Formula menulis atau memberikan jawapan, ni dia punya panduan sajalah. Kan kadang-kadang lebih juga, ada yang kurang juga. Ni lebih kurang lah kan. Lebih kurangnya soalan nyatakan isi saja 2-3 patah perkataan. Okey, untuk jelaskan yang lengkap 4 hingga 5 patah perkataan. Kemudian untuk terangkan isi dan huraian 6 hingga 8 patah perkataan. Okey. Ni yang Ustaz katakan tadilah. Maknanya cadangan. Ni sekarang dia kira, alamak terlebih perkataan. Ini jawapan untuk terangkan. Untuk jelaskan sepatutnya 5 patah paling banyak. Kan? Kalau jawapannya ada 6 patah perkataan, dia pun padam. Buat balik. Jangan buang masa. Kan? Ini adalah cadangan. Lebih kurang lah. Maknanya kalau kata jelaskan, jangan pendek. Mesti lebih daripada nyatakan. Okay, kemudian huraian. Soalan terangkan tadi, Ustaz telah sebutkan tentang suka. Itu supaya untuk kerana agar. Kemudian soalan kebat, pastikan 4 rukun atau 4 komponen ini perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Mana keempat-empat ini kena ada untuk memastikan dapat 4 markah. Okey, kesemua bentuk soalan nyatakan, jelaskan, terangkan, ditulis dalam bentuk point. Okey, bentuk point. Saya ulang balik, bentuk point tadi yang dalam dash lah. Bukan nombor, bukan ABC, bukan nombor Roman. Okey, semua bentuk soalan kebat pula, tulis dalam satu perenggan. Tidak perlu dash. Dia dalam satu perenggan sahaja. Perenggan yang rapat ke garisan lah. Tidak perlu lagi kita orang macam apa perenggan dalam bahasa Melayu yang perlu jarak lagi kan untuk baris pertama. Tidak. Okey. Kemudian semua ayat kebat tu buat dalam satu perenggan. Gabung-gabung je lah. Nanti kita tengok teknik 3 titik untuk kebat. Bagi soalan pengertian, channel kena kuasai kata kunci lah. Okey. Kalau kamu perasan soalan pengertian ini biasanya ditanya nyatakan maksud, contoh tadi kan, nyatakan maksud haji 2 markah. Okey, kenapa 2 markah? Sedangkan nyatakan, okey, ini bermaksud dia perlu kepada 2 kata kunci jawapan. Kan? Maksudnya kalau kata haji tadi, haji dah mengunjungi Baitullah, 1 kata kunci, mewakili 1 markah. Kan? Pada masa tertentu untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat yang tertentu. Itu sudah poin-poin yang seterusnya. Maknanya kalau kita sekadar jawab haji ialah mengerjakan mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah. Itu baru mewakili 1 kata kunci, maka dapat 1/2. Jadi untuk soalan nyatakan ini atau soalan yang berkaitan dengan maksud, dia tanya apa kata tugas dinyatakan, 1 isi 1 markah, itu menunjukkan kepada kata kunci jawapan yang perlu ada dalam jawapan maksud tadilah. Okay, kenal pasti soalan yang memerlukan calon berjadual. Okay, soalan jadual ni perbandingan atau perbezaan lah. Kan, jadi
perlu selari antara kotak yang pertama dan kedua, kiri dan kanan tu perlu selari perbezaannya. Okay, calon tidak yakin dengan jawapan yang telah ditulis, berikan jawapan tambahan. Okay, Ustaz galakkan, tulis jawapan tambahan. Dan minta 2, berilah 3, 4, 5, tak ada masalah. Dan pernah dalam SPM 2013, ada seorang calon. Soalan tu kalau Ustaz tak salah ingat, soalan berkaitan dengan nyatakan 2 rukun jual beli. Dan nyatakan 2 rukun jual beli. Jawapan pertama salah, 2 salah, 3 salah, 4 salah, 5 salah, 6 salah, 7 salah, 8 salah. Jawapan yang ke-9 betul. Jawapan yang ke-10 betul. Kan? Jawapan ke-11 tidak ada. Dia jawab 10 jawapan. Kan? Dia tulis 10 jawapan. Kan? Maknanya 2 jawapan yang pertama. Kalau dia berhenti di 2 jawapan yang pertama sahaja, maknanya dia punya markah 0/2. Tapi dia berikan jawapan tambahan sampai 10. Dan rezeki dia jawapannya yang ke-9 dan jawapannya yang ke-10 betul. Maka dapat ada markah 2/2. Boleh ke Ustaz bagi sampai 10 jawapan? Boleh, tak jadi masalah. Tapi hati-hati dengan masa. Kan kalau kita contohlah kan ada semua soalan kita bagi 10 jawapan habis. Kan takut tidak sempat untuk jawab semua soalan, dah rugi. Jadi antara cara yang kita boleh buat ialah masa mula-mula menjawab, kata dia minta 2, kan? Kita bagi 2 jawapan dan 1 jawapan tambahan. Terutamanya untuk soalan-soalan yang mana respon tersebut adalah respon terbuka lah. So, kita takut jawapan kita tu kata orang berulang ke, jawapan kita tu CP sangat ke, kan? Hampir pun salah. Jadi soalan terbuka ni kalau kita salah sayang. Ya, sebab dia boleh, kata orang boleh fikir. Jadi soalan yang boleh fikir ni kalau kita salah memang sangat sayang. Jadi untuk bermula lepas kita jawab bagi 2, kalau dia minta 2 poin, kita bagi 2 poin dan 1 jawapan tambahan. Dah selesai jawab semua soalan, masa kita semak semula tu kita tambahlah jawapan, kan? Tambah lagi 1 ke, tambah lagi 2 ke. Jadi pastikan kita sediakan ruang yang cukup untuk kita menambah jawapan selepas kita selesai menjawab. Dia fikir gini lah, kan mungkin kita lepas selesai menjawab aku mau tidur lah, ngantuk, penat, semalam aku study berhabis dan sebagainya, kan. Fikir gini je, kamu akan menghadapi SPM, katalah untuk subjek pendidikan Islam ini, tempoh menjawab hanya 2 jam 30 minit. Jadi sangat sayang kalau kamu tidak gunakan masa tersebut dengan sebaiknya untuk mendapat yang terbaik. Kan? Katalah mungkin kamu tidak tidur, kamu menambah jawapan, semak jawapan, tambahkan jawapan lagi pada soalan yang kamu rasa ragu-ragu dengan jawapan yang sudah diberikan. Dan akhirnya jawapan yang kamu tambah tu betul. Menyebabkan kamu dapat A. Kan seronok. Kan? Tapi kalaulah contoh, kalau kamu biar, kamu tidur, kamu tak semak pun. Kan? 20 minit tinggal 1 markah lagi untuk dapat A. Rugi. Jadi, tolong. Gunakan masa dengan baik. Jadi seorang yang bijak, gunakan kesempatan tadi 2 jam 30 minit untuk buat yang terbaik. Dah habis paper pie, tidurlah. Sampai keluar dewan pun tak apa. Kan, tidurlah terus. Kan, pengawas peperiksaan kutip kertas tu, angkat tangan. Cikgu, boleh saya tidur sini ke saya ngantuk? Kan. Gitu. Okay, ni contoh soalan kan. Nyatakan 2 adab. Ma'ruf dan nahi mungkar dalam berdakwah. Ya, soalan ni kamu boleh tengok dalam modul topikal kita ya. Okey. Tandakan isi saja dengan patah-perkataan. Contoh jawab macam cadangan isi tu, nampak? 2-3 patah-perkataan. Panjang-panjang pun boleh, tak masalah. Kan? Ustaz, boleh ke saya jawab soalan nyatakan tu panjang ayat saya? Kan? Jadi 5, 7 perkataan, 10. Tak jadi masalah. Kan, sebab mungkin dia takut dia takut nanti soalan jelaskan dulu jadi pendek kan. Dia mau buat semua panjang-panjang, tak jadi masalah. Cumanya tolong berjaga-jaga, berhati-hati dengan masa. Okey, itu contoh nampak tu. Okay, ini jelaskan. Okey, biasa tu ada cadangan bagaimana untuk dan fokus pada individu.
Okey, soalan terangkan. Ini fokus pada masyarakat. Yang merah itu adalah kita kata penanda wacana lah kan. Yang suka dari itu. Supaya untuk kerana agar kalau jawapan tu contohlah setakat melaksanakan tanggungjawab dakwah dah habis satu markah sahaja. Okey, soalan perbezaan tadi kita minta supaya bentuk jadual. Okey, maknanya kalau kita simpulkan macam ni lah. Soalan soalan kebat dalam perenggan, soalan perbezaan dalam jadual, selain daripada dua ni semuanya jawab dalam bentuk point. Dalam bentuk point. Okey, mana kolom A dan B. Kolom korban dan akikah, sebelah-sebelah tu kena sama ada punya aspek perbezaan. Okey, untuk soalan kebat. Okey, markah penuh boleh diperolehi sekiranya ada 4 komponen. Okay, untuk kebat ini begini. Yang pertama suka sebut macam ni lah kalau kebat ni. Calon perlu waras. Masa jawab soalan kebat perlu waras. Waras tu bagaimana? Dia kena sedar. Dia bukannya kebat ni mesti panjang. Tak. Kebat ini mesti cukup 4 komponen. Waras ni dia tahu. Yang mana satu yang dia tulis itu dikira sebagai isi. Yang mana huraian, yang mana huraian lengkap dan yang mana dikira sebagai kesimpulan. Kalau jawapan panjang tapi semuanya isi, dah 1/4. Sayang. Kan? Jadi yang kita perlukan adalah keempat-empat komponen ini perlu wujud. Jadi bagaimana kita nak memastikan keempat-empat wujud? Ustaz dah cipta tu kaedah bawah tu, I suka KFC. Okay? Kan? I itu mewakili isi, kemudian tambah suka. Suka tu yang tadilah supaya untuk kerana agar maknanya isi dan huraian disambungkan. Kemudian KFC tu huraian lengkap. Huraian lengkap sama ada kita tulis kesannya, fakturnya, contohnya. Ini antara cara jawab soalan kebat lah. Kita boleh gunakan KFC. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulan, tak jarangkan guna saja perkataan kesimpulannya. Kita hendaklah bla 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 agar bla bla bla. Cukup. Dan kesimpulan itu perlulah dalam bentuk cadangan ataupun calon perlu memberikan idea barulah. Kan? Kalau sedang nak ingat, Ustaz suka sebut cadangan je. Ya, cadangan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan stimulus tu. Tapi jangan ulang stimulus. Kan? Kalau stimulus ditanya tentang, contoh kita ambil soalan, ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Isinya kita boleh kata, manusia akan hidup dalam keadaan kejahilan. Kerana tidak ada kitab panduan sebagai petunjuk. Noktah. Okey, noktah yang pertama. Sudah ada isi dan huraian. Kita dah sambung isi dengan huraian tadi menggunakan kerana tadi. Okey. Kemudian kesan faktor contoh. Kita ambil kesan kan. Kesannya manusia akan saling berbalah dan hidup dalam keadaan kucar kacir. Kan? Kita ada panduan semua dia akan kucar kacir. Itu kesannya. Noktah. Sudah 2 noktah. Kan? Ada 3 markah sudah. Jawapan pendek-pendek je ayat dia. Kesimpulannya, kita hendaklah mensyukuri nikmat Al-Quran yang ada pada kita agar berjaya dunia akhirat. Noktah yang ketiga. Dah dapat markah penuh. Itu yang kita tunjukkan contoh waras tadi. Kita tahu yang mana isi, yang mana huraian lengkap, yang mana kesimpulan. Jadi kita gunalah kaedah I suka KFC. K, itu dia punya kaedah dan teknik 3 titik. 3 titik yang tadi lah kan. 3 titik yang contohkan tadi, ni. Isi dan huraian 1 titik, huraian lengkap 1 titik, kesimpulan 1 titik. Ni kalau kita tulislah kan, isi huraian 1 titik, kemudian huraian lengkap 1 titik, kesimpulan 1 titik. Contoh soalan kebat. Okey, 3 titik. Isu dalam menjawab soalan kebat. Okey, apa isu yang ada? Penting ke soalan kebat ni? Okay, untuk KSSM sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab
di awal apa ya, di awal cerita tentang kebat ini dibuat dulu. Kalau tak salah Ustaz belajar kebat ni tahun 2013. Ya, 2013. Tapi soalan pertama kebat dalam SPM keluar tahun 2015. Ya, pihak lembaga mencadangkan agar soalan kebat ini akan bertambah dari tahun ke tahun. Dan kita tengok dalam format KBSM hari itu. Okay. Soalan memang bertambah. Kena lagi dua-dua kertas satu dan kertas dua adalah kertas bertulis. Kertas satu ada 2-3 soalan kebat, kertas dua ada 2-3 soalan kebat. Yang menjadikan pernah, kalau saya tak salah ingatan, ada 7 soalan kebat dalam tahun tersebut. Paling banyak 7 soalan kebat. Yang pernah ditanya dalam SPM untuk subjek pendidikan Islam, kertas satu dan kertas dua itu 7 soalan kebat. 7 soalan, satu soalan 4 markah menjadikan 28 markah. Maknanya kalau kita dapat kaedah tu dengan betul, kita faham cara untuk jawab soalan kebat, kita boleh waras, kan? Kita tahu mana isi, huraian lengkap, kesimpulan, insya-Allah kita dapat markah 28/28 tadi secara bonus. Sebab kebat ini adalah ruang untuk calon mendapat markah. Kan? Janji isi dia betul, kemudian dia punya yang lain tu ikut dia punya rukun tadi, ikut komponen yang 4 tu, cukup, lengkap. InsyaAllah dapat 4/4 bagi 1 soalan kebat yang dijawab. Okay, jadi apa isu yang ada? Yang pertama, tidak memahami kehendak soalan. Jadi sebenarnya kehendak soalan ni apa yang dia tanya tu, dia macam berbelit-belit ayat dia kan. Macam berbelit-belit. Kan? Tapi sebenarnya dia tanya sebenarnya sama je pun. Contoh dia tanya, ramalkan, yang tadi kan, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah SWT. Kan nampak, ramalkan. Macam mana mau ramal dia? Kan? Tapi sebenarnya dia mau tahu apa yang akan terjadi. Itu je pun. Kan bahasa mudahnya, apa yang akan terjadi. Kan? Maknanya, kita kena tengok apa kehendak soalan. Baca secara keseluruhan, kemudian kita keluarkan apa soalan tu mahu tadi. Okay, yang kedua, murid kerap menyalin semula pernyataan pada soalan. Ini masalah. Okay. Bila dia salin, bila calon salin, pelajar-pelajar salin, stimulus atau rangsangan tadi, dia dah hilang markah isi. Itu yang masalah. Sayang. Kan? Sebab untuk kebat tidak boleh menyalin mana-mana item, komponen ataupun rukun tadi tu. Mestinya semuanya benda yang lain daripada yang lain. Isi sendiri, huraian lengkap sendiri, kesimpulan sendiri. Jangan sesekali mengulang. Okay, murid tu dia memilih rukun kebat. Macam tadilah. Yang 4 tadi, kena ada lengkap, cukup, mendapat 4 markah. Kemudian penggunaan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya dan lain-lain lagi. Yang ini pun masalah. Masalahnya, dia akan menjadikan jawapan tu panjang, tapi komponen tu jadi kurang. Contoh kita ambil, katalah tadi kan, ramalkan apakah yang berlaku sekiranya Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah SWT. Yang manusia akan berada dalam kejahilan. Contoh kita letakkan, ini adalah noktah. Selain itu, manusia akan ragu-ragu dengan kehidupan mereka sendiri. Noktah. Seterusnya, manusia tidak dapat menemui jalan kebenaran. Okey, dah ada 3 ayat. Tapi semuanya dikira sebagai isi. Jadi pemerintah akan tanda isi 1, isi 2, isi 3. Kenapa dia jadi isi walaupun 3 ayat? Sebab penggunaan selain itu. Seterusnya, begitu juga. Jadi kena berhati-hati. Sebab itu, tolong ingat mulai malam ini yang tadi tu, I suka KFC K. Maknanya, kita isi tu bebas. Apa isi yang menjawab persoalan, kita letakkan, kita guna. Kan? Kita cari jawapan, itulah isi kita. Kemudian sambungkan dengan huraian terus. Menggunakan supaya untuk kerana agar sambung terus dengan huraian. Kemudian noktah. Kemudian apa kesan? Ataupun apakah faktor ataupun contoh yang berkaitan dengan yang tadi yang kita telah sebutkan berkaitan dengan huraian tadi. Dia mungkin kalau nak mudah guna je berkaitan kesannya, faktor contohnya kan. Guna tu direct lah. Ataupun boleh saja kita guna ini menyebabkan, ini berpunca daripada kan untuk yang faktor. Maknanya dia semestinya kata orang yang untuk huraian lengkap kita guna kesannya, faktornya. Contohnya tidak. Kita boleh saja guna perkataan ini menyebabkan
kesan ini kan ini berpunca daripada apa lagi? Mana-mana yang berkaitan dengan yang kesan faktor contohlah. Begitu. Atau kalau kita hafal hadis, hafal Al-Quran pun boleh jadikan sebagai huraian lengkap. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena betul lah dia punya firman Allah tadi. Hadis Nabi tadi. Jangan merambang kan. Pernah. Dan experience sebenar. Kan calon ni, memang biasa kita baca kan. Dia bagi dalil saja kan. Tapi bila kita perhati elok, ada dalil yang betul, ada dalil yang salah. Yang betul dapatlah markah huraian lengkap. Yang salah, salahlah. Jadi, paling mudah, I suka KFC K. Kemudian murid tidak memberikan idea baru, sama-sama memberikan kesimpulan. Tadilah saya cadangkan. Untuk kesimpulan, beri cadangan. Kan apa cadangan kita? Supaya bersyukur ke, supaya kita menggunakan nikmat itu dengan baik ke, apa-apalah yang berkaitan. Ataupun kita boleh kata idea secara umum tentang tajuk yang dibincangkan. Kan? Kemudian murid kerap meninggalkan soalan tanpa dijawab. Ini yang surrender. Nampak hebat, nak mau dah. Jangan, sayang. Kalau katalah, kita tahu ni kita ada 5 soalan yang wajib dijawab. Kalau katalah ada soalan kebat di setiap soalan, bermakna 5 soalan kebat. Kalau ada 4 markah, dalam 5 sudah 20 markah. Kalau ditinggalkan 20 markah hilang. Sia-sia, sayang. Jadi, teknik yang tadi ada tu, kuasai. Latih. Kan satu hari satu soalan kebat. Kalau malas-malas pun bolehlah buatlah. Kata orang seminggu tu 3 soalan kebat. Kalau malas sangatlah. Kan, buat latihan. Supaya ingat tu teknik tadi dengan baik dan boleh jawab dengan baik. Okey, soalan struktur. Kita tambahan ni untuk soalan struktur, soalan yang fokus pada yang ada penyataan. Jadi baca dulu penyataan ataupun penjelasan ayat. Sebab dalam penjelasan ataupun penyataan tu ada clue-clue untuk jawapan. Ayat itu menerangkan tentang 7 dosa besar. Contohlah. Jadi kita tahu sudah, soalan di bawah ni tentang dosa besar. Kan soalan satu ni mungkin nyatakan salah satu daripadanya. Kalau kita tak baca tu penyataan tadi, kita pun apa dia tanya ni? Jadi kena baca. Kan setiap perkataan dalam kertas soalan tu bacalah baik-baik. Okey, cara juga kena perhatikan ayat berapa yang diuji. Maknanya kalau kata berkaitan dengan ayat Al-Quran, bidang Al-Quran, tengok ayat berapa. Kan kalau keluarnya ayat, kita belajar mungkin ayat 1 hingga 10 contoh. Yang diuji ayat 5 hingga 10. Jadi jawapan kita mesti berdasarkan ayat 5 hingga 10. Jangan pula kita bagi jawapan berdasarkan ayat 1 hingga 5. Jadi kena tengok elok-elok. Okey, soalan terangkan pengajaran. Okey, untuk soalan pengajaran ini, kalau dalam KBSM dulu dia ada banyak dah. Dan soalan ini ada 3-4 soalan sebab dia ada dalam kertas 2. Dan kertas 2 kan ada 5 soalan. Kan 5 soalan, ada 5 soalan tilawah, 3 soalan hadis. Itu dulu. So ada 8 soalan. Daripada 8 soalan itu dia boleh letak 4 soalan terangkan pengajaran. Jadi untuk KSSM ini paling-paling pun dia ada 1 atau 2 sahaja soalan berkaitan dengan pengajaran. Terangkan pengajaran ayat ataupun terangkan pengajaran hadis. Okay, untuk soalan ini pun sama, jangan salah teknik lah. Sebab kalau salah teknik, sayang markah. Apa teknik yang perlu digunakan? Iaitu PIH. P itu mewakili pendahuluan. Pendahuluannya tolonglah guna sahaja perkataan kita hendaklah. Okey, I itu mewakili isi dan H itu adalah huraian. Isi kita bolehlah isi apa-apa yang berkaitan dengan ayat atau hadis yang ditanya. Huraian itu sambungan menggunakan supaya, untuk, kerana, agar, suka. Maksudnya apa-apa sahaja yang berkaitan dengan huraian, gunalah suka. Kan kebat tadi guna suka. Soalan terangkan gunakan suka. Terangkan pengajaran ayat pun gunakan suka. Okey. Jadi untuk soalan terangkan pengajaran ayat, pengajaran hadis, tolong guna perkataan teknik PIH. Kan kita hendaklah itu tambah isi, tambah huraian menggunakan suka. Supaya kita dapat markah.
Ada yang tanya, bolehkah kita guna kita haruslah, kita wajiblah, kita perlulah, kita mestilah? Boleh, tak jadi masalah. Cuma je peringkat negeri. Ni kita cerita pasal negeri je lah. Kan kita selaraskan, kita standardkan supaya semua calon kalau boleh kan gunakan perkataan kita hendaklah. Kerana apa? Sebab contoh kan ini kita nampak dalam isu dalam soalan KBSM dulu. Kan dulu ada soalan berkaitan dengan surah Luqman. Pengajaran ayat surah Luqman, ada calon jawab, kita haruslah mentaati ibu bapa kerana mereka telah melahir dan membesarkan kita. Jawapan tu jadi salah. Sayang. Kenapa salah? Sebab kita haruslah. Mentaati ibu bapa bukan harus. Taat ibu bapa adalah wajib. Kalau dia tulis kita wajiblah mentaati ibu bapa, betul. Tapi dia jawab kita haruslah. Jadi salah. Sebab di situ ada hukum yang terlibat. Jadi, bila kita bincang-bincang di peringkat negeri semua, kita cadangkan gunalah perkataan kita hendaklah. Mana kalau kita letak, kita hendaklah mentaati ibu bapa. Dah, betul. Tidak jadi masalah. Kan? So, dia tidak melibatkan hukum. Jadi, apa-apa ayat yang kita gunakan pun, isi dia, bila kita mulakan dengan kita hendaklah, jawapan tu selamat. Okay? Maksud Arab semua faham dan boleh praktikkan. Kata dah semua soalan tu tanya tentang pengajaran ayat. Katalah ada 10 soalan pengajaran ayat dalam SPM. Kita gunalah semuanya kita hendaklah. Guna je kita hendaklah. Kan? Walaupun kita sendiri boring kan. Tindak gramatis lah saja kita hendaklah. Banyak lagi pun yang lain pilihan. Untuk markah yang baik, untuk selamat, gunalah kita hendaklah. Okey, ni soalan berkaitan agama, sedangkan jawapan yang ada menyebut agama. Ni contoh lah kan, contoh tajuk larangan mempersembahkan agama, sebut perkataan agama tu. Dan kita hendaklah menjaga kesucian agama agar semua begitulah. Dia sama macam tadi, kita nak fokus kepada apa yang individu masyarakat, sebutlah individu dan masyarakat. Okey, contoh soalan maksud. Okey. Nampak? Soalan maksud, apakah nyatakan adik-beradik, dia letak 2 markah, maknanya 1 isu 1 markah. So jawapan dia ada 2 kata kunci. Sebab 1 kata kunci 1 markah. Okey, cara. Untuk cara, ni cara jawapan dia, kena bagi jawapan berbentuk cara lah. Okey. Soalan ciri. Okey, pemilihan ciri kena sebut tentang ciri. Contoh sini, 2 ciri pemilihan calon suami ialah. Sekiranya soalan meminta ciri tetapi calon memberikan jawapan contoh, maka tiada markah diberikan. Kan? Dia beri jawapan yang berkaitan dengan contoh. Jadi, salah lah. Okey, ini yang tadi. Maknanya kertas, inilah dia punya rupa dia. Bagaimana kita menulis di atas kertas, kalau boleh gunakan pen hitam, pen biru sahaja. Okey, ruangan yang bertanda purple jangan sesekali conteng. Atas sekali tuliskan maklumat diri dengan jelas. Kemudian di bawah maklumat diri itu ada ruang untuk nombor soalan. Tulislah nombor soalan, soalan 1, soalan 2. Mana pastikan soalan-soalan yang soalan 1, soalan 2, soalan 3 itu ditulis besar-besar, ditulis dengan jelas lah, jangan besar sangat. Maknanya itu ditulis dengan jelas di atas, kan? Di atas setiap kata orang helaian lah, kan? Maknanya jangan campur soalan 2, kan? Tiba-tiba soalan 2 kita letak di mana? Contohnya kita letak di soalan 2 di sini, kan? Nak mau, nak boleh. Soalan 2 pastikan kalau kata ada ruang banyak daripada di bawah ni, soalan 2 tulis di atas ni juga. Di muka surat yang baru. Jangan campur soalan 1 dan soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5 dalam satu muka surat yang sama. Pastikan soalan 1 bersama dengan soalan 1 yang lain. Maknanya soalan 1A1, 1A2, 1A3, 1B1, 1B2. Itu tak apa. Sebab dia semuanya soalan 1. Tapi bila sentuh sudah soalan 2, pastikan semua geng-geng soalan 2 berada dalam muka surat yang lain. Okey, kemudian
petak biru tu pendahuluan jawapan, yang ni lah kan. Nyatakan 2 faktor berlakunya khurafat. Itu soalan. Jadi kita tulis dalam ruangan biru tu, 2 faktor berlakunya khurafat ialah. Kemudian ruangan hijau kita letakkan dash. Okay, apa jawapan pertama, kedua, ketiga, keempat, kan. Mana 2 jawapan, 1 ekstra. Kemudian ada anak panah tu. Ada ruang kosong tu, tinggalkan ruang kosong agak-agak ikut saiz tulisan. Besar kecil terserahlah. Ruang itu adalah untuk jawapan tambahan selepas kita selesai jawab semua soalan tadi. Kan? Maknanya kalau kita lepas jawab semua soalan, kita semak, kita membetulkan jawapan ke, kita mentambah jawapan ke, ada ruang untuk kita menulis. Jadi jangan terlampau rapat antara soalan 1A1 dan 1A2. Jarakkan sedikit supaya ada ruang untuk yang tadi pembetulan ke, untuk tambah jawapan ke, begitu. Okay, ini contoh skrip jawapan yang baik. Kita tengok dia buat garisan, dia tak kacau pun yang kiri kanan yang purple tadi. Kan? Kemudian dia ada tulis sebenarnya pendahuluan soalan. Jadi pemeriksa tahu apa soalan, apa jawapan yang dia sedang bagi tu. Ni pun sama. Kan? Menarik. Senang pemeriksa mau tengok. Okay, ni yang kurang baik tengok. Tiba-tiba aja dash. Kan? Ada nombor B1, B2, B3. Tapi B1 dash. Soalan apa? Kan payah. Kan? Pemeriksa apa pening? Soalan ni tanya tentang apa sebenarnya? Tiba-tiba aja kan? Memberi nafkah zahir dan batin. Dia tanya tentang apa? Kan? Tugas suami kah? Tugas isteri kah? Tugas bersama kah? Confused. Jadi, perlu ada pendahuluan jawapan tadi. Alhamdulillah. Okey. Yang ni pun sama. Kan ini dia salin soalan lagi. Kan tak perlu salin soalan pun. Kan. Okey, untuk memakan yang baik bagaimana? Ni contoh pengiraan. Okey. Wajaran-wajaran tadi kan. Maknanya kalau untuk kertas 1, kertas 2, kalau yang sekadar mau lulus, inilah caranya. Maknanya kena dapat 40 markah dalam kertas 1. Kertas 2 pun 40 lah. Yang 40 tu yang mana? Ayat bacaan dan hadis bacaan tadi. Ayat bacaan iaitu tilawah tadi dengan hadis perlu baiklah markah dia. Kan perlu baca dengan baik. Supaya markah kertas 2 tadi dapat 40. Maknanya hafazan tu mungkin tak mampu lah. Kan kita kata macam tu. Kita dapat C, B atau B+, ni. Maknanya kena fokus bidang Al-Quran, hadis, akhlak. Kan Al-Quran, hadis, akhlak. Kemudian sebahagian bidang akidah, fiqh dan bukan akhlak tu, sirah. Maknanya sebahagian bidang akidah, fiqh dan sirah. Maknanya Al-Quran, hadis dan akhlak ni kena mungkin markah 40. Dan 40 per 40. Sebab satu soalan 20 markah kan. Tapi untuk kertas 2, maknanya mungkin dia punya, kalau kata hadis bacaan 20 per 20. Ayat bacaan tu markahnya 50 per 50. Maknanya ayat bacaan atau tilawah tadi kena markah lebih sedikit. Supaya dia dapat markah total kertas 2 45, 45%. Untuk dapat A, untuk dapat A, mau nak mau semualah. Semua bidang tu dia kena kuasai. Dan markah kena capai 80%. Itu pun baru 64 markah kalau diwajarkan kepada 80%. Kan? Baru dapat, kalau 76 ni baru dapat A-. Kan? Maknanya dia kena lebih lagi. Kalau kita dapat A+ lah. A+ berapa? 90. Jadi, kena usaha lebih sedikit. Okay. Kertas 2. Okay, 8 hingga 12 markah. Okay, kita tengok untuk tilawah 50 markah. Okay. Pecahannya bacaan 20 markah, tajuk 20 markah, fasih 10 markah. Maknanya boleh baca saja dapat sudah markah. Kalau tajuk dia tunggang, langgang lah. Okay. Okay, kalau kata yang bacaan tadi, dia sebutan, makhraj, baris-barisnya boleh dibaca dengan betul, agar tidak salah-salah.
Kemudian tajwid, tajwid standard tu lah. Kan? Mana-mana tajwid yang ada terkena dalam bacaan dia tu, pastikan dibaca dengan betul. Kemudian untuk fasih, kan, kefasihan tu, ialah yang tadi dia asal boleh baca. Ini diperlukan kepada kelancaran. Lancar dengan tak lancar, lain markah dia. Kan? Mungkin semua boleh baca, tapi lancar atau tidak tu, dia ada markah ekstra lah kepada yang lebih lancar. Okey, untuk hafazan. Perlu baca dengan lancar, fasih dan bertajwid dengan sempurna. Dia lebih kurang sama macam tilawah tadi, bezanya ialah dia tidak boleh melihat pada teks Al-Quran. Kan ada dua soalan yang akan diuji, markahnya adalah 30. Okey. Yang diuji hafaz dan juga tajwid. Okey. Untuk hafazan, dia perlu lancar dan tengoklah kalau kata 5 ayat, 5 ayat yang kena baca. Kemudian bertajwid sama dengan tilawah tadi. Mana-mana ayat hukum yang berkaitan dengan ayat yang dihafal tadi, terkena hukum tersebut, akan bacalah. Contoh dalam ayat hafazan ada Fawatihus Suwar. Kena baca Fawatihus Suwar dengan baik. Kan? Jangan pula dia baca, contoh Alif Lam Mim, dia baca Alama. Salah lah. Dia kena baca Alif Lam. Mari kena baca dengan betul. Okey, kemudian bacaan hadis, kita ada 4 hadis kita 4 hadis, kita 4 dan kita 5. Kan daripada 4 itu baca 2 je kan. Baca 2. 2 ke dibaca. Okey, dibaca. Dia yang ditanya adalah bacaan hadis. Baca dengan betul je. Jadi di situ ada peluang untuk dapat markah. Okey, ni dia punya borang-borang lah yang berkaitan. Okey, nak bagi risau tentang borang. Risaukan tentang dia punya hafalan lah. Hafalan dengan bacaan. Kalau risau tentang borang, itu biarkan ustaz-ustazah yang risau lah. Macam untuk mengisi dan sebagainya. Rasanya selesai sudah untuk sesi perkongsian kita malam ini. Saya harap semuanya bermanfaat dan Ustaz mengalu-alukan sebarang soalan lah. Sebab tadi sesi kita lebih kepada sahaja sebab kita secara online. Sekarang ni kita buka ruang untuk bertanya lah. Jika ada soalan dalam beberapa minit yang berbaki ni lah. InsyaAllah. Kalau ada soalan nak tulis di ruangan mesej pun boleh ya. Ada soalan dari pelajar.
Kalau soalan kebat, ada soalan daripada Nur Hafizah. Kalau soalan kebat itu letak peribahasa atau ungkapan menarik, tapi dia masukkan huraian bagi kesan pada markah. Dia begini, letak apa sekalipun boleh, tak ada masalah. Janji saja begini. Janji saja benda tersebut, perkara tersebut boleh dikira sebagai isi, huraian lengkap ataupun kesimpulan. Okey. Jadi yang kaedah kita bagi I suka KFCK tadi itu adalah satu kaedah mudah untuk membolehkan pemeriksa mengesan kewujudan 4 komponen itulah. Kalau kata peribahasa, ungkapan menarik, insya-Allah boleh. Kan dia mungkin kita katakan standardnya macam tu kesan faktor contoh kan, atau mungkin kita kata yang tadilah dalil, hadis dan Al-Quran tadi, begitulah. Tapi pastikan sesuai kan. Contoh kita letak peribahasa salah. Contoh kita kata soalan yang tadi dah kita ambilkan, ramalkan apakah yang berlaku sekiranya Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri jawapan, manusia akan berada dalam kejahilan kerana tidak ada kitab panduan yang diturunkan. Ini seperti kata di waktu burung. Contoh kan, ini seperti panjang tangan. Kesimpulannya akan dah salah. Maknanya ungkapan atau peribahasa yang tidak sesuai, maka dia akan jadi salah dan memberi kesan kepada markah. Mana gunakan peribahasa, ungkapan menarik, pastikan dia sesuai dengan yang tadi. Kata orang yang berkesinambungan dengan isi dan huraian yang berada lebih awal daripada peribahasa ataupun ungkapan menarik yang kita gunakan tu lah. Pastikan sesuai. Nak guna tak ada masalah, boleh. Oh ya, Ustaz terlupa. Satu lagi. Kalau dalam syllabus KSSM ni, kalau kita tengok anak pelajar sekalian, kita tengok dalam bahagian tamadun dan tokoh, dia ada satu perkara subtopik yang berkaitan dengan iktibar. Dan iktibar yang boleh diambil daripada kegemilangan dan kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Kan, iktibar yang boleh diperoleh daripada tokoh-tokoh siapa begitu kan. Okey. Jadi untuk soalan berkaitan dengan iktibar ini, jawapan itu yang ternampaklah setakat ini perlu ditulis dengan menggunakan format yang sama seperti terangkan pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis tadi, iaitu menggunakan teknik PIH. Maknanya kita perlu gunakan perkataan pendahuluan itu kita hendaklah, kan contohnya kalau kita pengajaran tadi, kita hendaklah memilih pemimpin yang adil agar menjamin keharmonian sesebuah negara. Contoh. Maknanya untuk soalan iktibar, gunakan teknik yang sama iaitu teknik PIH tadi seperti pada soalan pengajaran ayat, pengajaran hadis yang telah Ustaz sebutkan sebelum ini. Maknanya banyak jugalah soalan yang mungkin kita boleh dapat markah percuma kalau dia soal berkaitan dengan iktibar lah. Janji kita gunakan kaedah dan teknik yang betul tadi. Okay, ada soalan lain? Nisbah bidang yang keluar. Kalau kita ikut pembahagian soalan, kira seimbang lah. Kecuali yang Al-Quran dan hadis lah. Soal Al-Quran dan hadis tadi, dia berkongsi soalan dalam soalan nombor 1. 1A Al-Quran, 1B hadis. Yang lain 1 bidang, 1 soalan. Kalau itulah maksudnya seimbang tu kan. Macam tu. Kalau keseimbangan dari segi tingkatan, itu kita mau cakap susah sikit lah untuk tahun pertama ni. Kan, mau kata 60-40 ke, tu payah. Cuma dari keseimbangan soalan, kita nampak agak seimbang lah. Kecuali yang bidang Al-Quran dan hadis tadi. Sebab tu dalam pengiraan markah yang kita cadangkan tadi tu, untuk Al-Quran, hadis dan bidang akhlak,
Di mana pun level markah yang kita mahu, ketiga-tiga bidang tu kena skor tinggi lah. Kan? Al-Quran hadis tu sebab dia sikit tajuk-tajuknya dan perbincangannya pun tak banyak. Kalau Al-Quran mungkin paling-paling dia tanya tentang intisari ayat. Kan? Kalau hadis tu mungkin kata orang pengajaran ayat, pengajaran hadis. Kalau hadis tu kan, apa isi-isi dia sedikit kaitan hadis tersebut. Kemudian ahlak memang dari dulu sampai sekarang, setakat kita tengok calon kata mudah. Mudah nak kuasai, dia boleh fikirlah. Kecuali mungkin beberapa istilah yang agak baru lah yang perlu diberikan perhatian, kan? Macam wasatiyah dan sebagainya itulah. Okey, pukul 10 malam ada soalan lagi. Okay, rasanya kalau tak ada soalan, Ustaz serahkan kembali kepada Ustazah pengacara majlis lah. Dari Ustaz doakan agar semua calon yang ada malam ini boleh memanfaatkan sesi dan ruang bersama kita malam ini untuk mendapatkan yang terbaik insya-Allah. Apapun usaha itu perlu dan doa itu perlu agar kita mendapat kejayaan yang diimpikanlah. Kalau kita usaha tidak doa, doa tidak usaha seiring, akan jadi satu kerugian. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zafrul. Semoga segala maklumat dan panduan yang diberikan tadi dapat membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan pendidikan Islam SPM dengan baik. Sama-sama kita berdoa agar dapat mencapai kecemerlangan dalam subjek pendidikan Islam. Sekali lagi, ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zafrul atas kesudian berkongsi ilmu pada malam ini dan tahniah kepada semua yang terlibat bagi menjayakan seminar teknik menjawab pendidikan Islam SPM tahun 2021. Saya akhiri majlis malam ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.